Ustaz, kalau boleh saya kongsi sikit sebab ramai yang tanya. Ustazah, apa ni macam gangster kata. Kan hari ni pun lantang juga, pagi tadi 2 jam lantang macam sapu bersih semua Ustazah, sound semua orang. Sound kerajaan juga Ustazah, macam dah jadi Kak Long kawasan macam tu lah. Saya ada terima dah mesej-mesej tu kan Ustaz. Kata sebenarnya kenapa Ustazah ni jadi macam ni tiba-tiba ni kan. Apa macam Ustaz tanyalah apa kekuatan, kenapa fikir macam tu kan Ustaz kan. Sebenarnya kan dari sudut latar belakang keluarga saya, kalau awak nak tahulah, orang nak kenal sikit lah pasal kenapa Ustazah Asma jadi macam ni. Kalau kawan-kawan yang kenal saya di sekolah rendah kemudian masuk sekolah menengah kan Ustaz, saya sebenarnya dibesarkan dengan seorang ayah, sekarang dah arwah lah, yang saya meninggal 2 tahun yang lepas. Bulan Ramadan ayah saya meninggal Ustaz, Jumaat malam. Masya Allah. Ayah saya meninggal 10 Ramadan. Amin. Jumaat malam, Masya Allah, pada bulan Ramadan. Subhanallah, terlalu indah permergian ayah tu. Sebelum ayah membuka nafas yang terakhirnya, ayah boleh bercakap macam biasa, sempat bergurau dengan mak. Dan soalannya tidak melalui sakarat. Subhanallah, ayah dan persiapan ayah menghadapi kematian tu sangat luar biasa. Sampai ayah sempat merakam beberapa pesanan. Macam ayah dah tahu ayah nak pergi. Okey, saya bukan nak cerita pasal tu, cuma saya nak sebut, saya dibesarkan dengan melihat ayah saya melakukan kerja nahi mungkar. Amar makruf ya ramai. Ayah saya pun pendakwah, penceramah juga, berniaga. Tapi bayangkan ya, saya dibesarkan dengan suasana macam mana. Bila kami pergi pantai Ustaz, ialah ayah dengan mak suka setiap minggu mesti bawa anak pergi pantai, pergi jalan-jalan, pergi taman mainan. Tapi kami dah faham kerja ayah ialah bila sampai di kawasan tersebut, kalau nampak ada orang muda, laki perempuan duduk berduaan dan sebagainya, itulah yang kami nampak ayah akan pergi tegur seorang. Ayah akan bagi salam dan ayah tegur. Ayah cakap elok-elok, kamu buat apa sekian-sekian. Lepas satu pasangan, ayah pergi pasangan sana, ayah pergi pasangan. Dan begitulah yang saya dibesarkan melihat ayah saya konsisten melakukan kerja nahi mungkar. Sehinggalah ketika saya masuk sekolah menengah, saya pun mula melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Contohnya, saya dulu sekolah Ma'had Muhammadi di Banat, Kota Baru, Kelantan. Tapi sebelum tu saya sekolah Teguh Ni Abdul Aziz, sekolah Darul Anwar Ustaz. Masya Allah. Jadi kemudian subhanallah, saya ingat saya selalu berulang kan, naik bas, selalu berulang Kota Baru ke Terengganu, bila balik 2 minggu sekali. Jadi kadang-kadang atas bas ni kita boleh tengok ada pasangan yang kita tahu bukan pasangan suami isteri, pasangan muda yang duduk peluk-peluk. Dan bila saya lihat tu memang saya tak boleh tenang, saya rasa gelisah. Semangat ayah saya tu saya bawa, subhanallah. Saya akan pastikan bila saya nak turun daripada bas, saya akan pergi tegur dulu. Walaupun mungkin umur saya masa tu tingkatan 1, tingkatan 2 kan, umur 12, umur 13, umur 14. Saya akan tegur, saya kata, "Cik, kenapa encik buat macam ni depan khalayak ramai?" Kan, lepas saya tegur-tegur, orang tu macam nak tumbuk, nak marah. Apa yang saya buat, saya akan lari sejak laju-lajunya. Sebab saya takut. Kita budak kan Ustaz, kita budak. Lepas dia dah tengok dengan rambut, colornya, dengan pakai ni, dia pun macam nak, "Kau ni siapa?" Dia dah jekah tu, saya dah ready dah tu, beg apa semua ready untuk lari. Barulah saya akan rasa lega. Subhanallah, saya lari sampai dia tak boleh nampak saya dan sebagainya. Dan begitu juga apabila saya, kalau kawan-kawan duduk di asrama dulu, mereka mengatakan saya ni ialah bukan garang tapi tegas lah. Bahkan kalau ada pelajar wanita yang dilaporkan kepada saya Ustaz, Kak Asma, kita exco kan bahagian dakwah, ada pelajar ni dah 15 hari uzur ni kan, dah tahid ni dah 15 hari, 14 hari, macam mana nak buat? Saya kata panggil adik tu, saya akan minta dia buka dan saya akan tengok. Saya kata, "Kak Asma nak tengok betul tak kamu uzur? Kami dapat, Ustaz Asma dapat report ni kamu semua uzur penuh 15 hari. Dan subhanallah Ustaz, walaupun benda tu macam takkan sampai macam tu nak tengok benda-benda yang aib, nak buka aib. Saya kata walaupun saya masih sekolah menengah, saya kata kalau betul adik ni tak solat, subhanallah, disebabkan kecuaian saya jadi pemimpin masa tu, saya tak betul-betul bagi ni. Saya minta buka, adik tu menangis-nangis, "Tak Kak Asma, saya tipu, saya sebenarnya tak uzur, saya ni." Saya kata, "Dek, janganlah kamu buat macam ni lagi.
Lepas pada tu memang kalau lebih je lama 10 hari kita punya AJK buat report, memang akan panggil tazkirah apa semua bagi tahu. Dan ini berlaku cerita ni 20 tahun yang lepas Ustaz. Hari ni ramai mana wanita-wanita yang uzur, subhanallah, kan dia habis terus 15 hari sedangkan dia dah boleh mandi wajib hari ke-7, hari ke-8. Biasa tak solat atas nama apa? Uzur dan sebagainya. Raja-raja asrama ramai juga begitu Ustaz. Itu cerita 20 tahun lepas. Bayangkan kalau hari ini, kalaulah orang yang ada kuasa tak menggunakan kuasa, tak pastikan betul-betul kan kemungkaran dicegah dan sebagainya, Masya Allah. Dan kemudian satu lagi, toki saya namanya Ustaz Awajidin. Mungkin Ustaz kenal kan Ustaz Awajidin ni diberi gelaran tukur besi. Dan saya sempat Nama masa saya kecil dah. kan tengok gambar-gambar, pernah masa kecil dulu sempatlah bagaimana bila Ustaz Awan ni ceramah dan sebagainya. Kenapa dia diberi gelaran itu toki saya tukur besi? Kerana dia lantang. Dia lantang dan dia berani untuk mencegah kemungkaran, perkara-perkara khurafat dan menegur kerajaan seketika itu melakukan sesuatu kemungkaran. Masya Allah. Jadi mungkinlah daripada latar belakang keluarga, pengaruh keluarga dan benda tu saya juga dibesarkan, dan sehinggalah sekarang walaupun mungkin sebelum ini saya tak nampak, tak tunjuk sangat kan, kita masih lagi menggunakan pendekatan nasihat, pujuk secara baik sekian-sekian. Namun Allahu Akbar, tibalah saatnya mungkin Masya Allah, saya berubah sedikit cara. Dan bila berubah cara, ada yang mula menjauh, ada yang mula meninggalkan. Namun mudah-mudahan jalan yang dipilih ini, bukanlah nak kata Ustazah nak mengamuk selalu. Mungkinlah sebulan sekali Ustaz kan. Bukan mengamuk, maksudnya sebulan sekali sesuatu yang sesuatu yang panas, Masya Allah kan, sama ni duduk sejuk, sesuatu yang panas. Walaupun subhanallah yang terakhirnya Ustaz, ada orang kata Ustazah tegur tak jadi apa pun, mereka tetap je gini. Kita, subhanallah, Allahu Akbar, saya tidak lihat kepada hasil dan saya bukanlah mengharap tiba-tiba drastik dia insya bertaubat, dia berhenti, dia tutup, dia delete, tidak. Sekurang-kurangnya kita memberi awareness, iaitu kesedaran kepada umat Islam di Malaysia. Kan, kita berikan rasa bimbang, rasa takut pelaku maksiat untuk membuat maksiat secara terang-terangan. Walaupun mereka memberikan respon dan kejian hinaan maklum balas tu kan secara terangan juga, subhanallah, waktu yang sama saya melihat satu perubahan yang baik yang mana ada dibela, kita dibela, ada orang jawab sekian-sekian. Maksudnya di sini sebenarnya netizen ni dia nak menegur, tapi dia tunggu dulu ada suara yang berpengaruh untuk menegur. Bila ada suara yang menegur, orang-orang yang ada kekuatan, ada pengaruh macam ustaz dan sebagainya, dan netizen akan print screen, akan share. Mereka nak, tapi mereka perlu ada sandaran di sebalik seseorang. Macam itulah, subhanallah. Jadi subhanallah, akhirnya kita jadi pencetus dan ramailah yang akan follow. Masya Allah, Allahu Akbar. Di sana kita dapati ada satu hadis Nabi SAW untuk jadi kekuatan kepada kita, Masya Allah. Nak buku yang pink tu, yang Ustazah baca hadis pagi tadi tu. Bukan. Okey, bukan. Yang hadis penawar. Ya, satu hadis penawar. Lepas tu Ustazah tinggalkan dalam bilik ni, Masya Allah. Subhanallah, Allahu Akbar. Hadis itu menjadi kekuatan untuk saya dan mudah-mudahan Ustaz, kita tahu Ustaz lagilah daripada dulu lagi kan, lantang mencegah kemungkaran. Ustaz lagi berani. Ustaz bukan hanya berada di atas jalan dakwah, Ustaz masuk ke medan politik dan sebagainya. Itu satu pengorbanan yang besar sebenarnya kan, apabila orang melihat politik ini satu benda yang kotor, satu benda yang mengikut kehendak hawa nafsu, ada kepentingan, itu lagi berat, itu lagi mencabar. Masya Allah, kepada para pejuang sekalian, mudah-mudahan pejuang agama Allah, siapapun kita, walaupun kita ni rasa macam tak buat apa-apa untuk agama Allah, tak buat apa-apa, kalian berdoa, kalian share kan, kalian bagi jawapan, kalian respon, itu sebenarnya kita semua berada satu kapal. Sebab tak boleh jadi pengemudi belaka. Dia ada yang duduk di bawah, yang ni, semuanya ada peranan. Masya Allah. Sebab itu bila sebut amar ma'ruf nahi munkar ni, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Fardu kifayah ni apabila kemungkaran tu telah ditegur oleh satu pihak, maka orang lain tu walaupun tak buat, tak berdosa dah.
Tapi sekiranya kemungkaran dilakukan tak ada siapa-siapa yang tegur, maka semua berdosa. Masya Allah. Jadi sebab itu bila ada pihak yang melakukan pencegahan kemungkaran dan telah pun maksudnya telah ditegur dan sebagainya, kita sepatutnya rasa macam alhamdulillah, terima kasih ustazah ada wakil. Bukan nak terima kasih saya, minta maaf. Alhamdulillah, terima kasihlah kepada menteri terima kasihlah kepada mufti, Datuk Mufti telah buat teguran. Terima kasihlah kepada sekian-sekian. Maksudnya sebab apa? Dengan ada pihak yang melakukan pencegahan kemungkaran, maksudnya kita yang tak mampu buat ni terlepas. Tapi kalau tak ada yang buat, kita kena bimbang, kita akan menanggung sekalian dosa-dosa tersebut. Okey, subhanallah. Ini adalah hadis sahih riwayat Bukhari 3641. Nabi SAW bersabda, "La yazalu min ummati ummatun qa'imatun bi amrillah, la yadurruhum man khazalahum wala man khalafahum hatta ya'tiyahum amrullahi wa hum ala dhalik." Sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bermaksud sentiasa ada segolongan daripada umatku yang akan menegakkan perintah Allah tanpa ada sesiapa yang dapat memudaratkan mereka daripada kalangan orang yang menghalang dan menyelisihi mereka, sehingga kan datang ketentuan Allah dan mereka tetap dalam keadaan demikian. Subhanallah. Mari kita lihat kupasan ataupun syarah daripada Imam Nawawi berkenaan dengan hadis Nabi tadi, yang mana Nabi sebut sentiasa ada segolongan daripada umatku yang akan menegakkan perintah Allah tanpa ada siapa yang boleh mudaratkan mereka. Subhanallah. Walaupun di kalangan orang yang menghalang ataupun yang tak bersetuju dengan mereka yang menegakkan perintah Allah ini, sehingga datang ketentuan Allah dan mereka tetap dalam keadaan demikian. Maksudnya di sini datang ketentuan Allah, mereka mati dan mereka dalam keadaan mati dalam keadaan kebenaran, mereka mati dalam keadaan berjihad di jalan Allah. Okey, Imam Nawawi menyebutkan kemungkinan kumpulan yang benar disebutkan dalam hadis ini, mereka itu bertebaran di kalangan orang-orang beriman. Sebahagian daripada mereka ialah orang yang berjihad di jalan Allah, orang yang berani yang berjihad. Yang kedua, mereka di kalangan orang yang faqih, alim ulama, yang sentiasa menyampaikan ilmu yang benar dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, ada yang menjadi muhaddis, orang yang pakar hadis, pakar tafsir, alim ulama lah. Kemudian ada yang zuhud dan yang seterusnya di kalangan mereka yang melaksanakan amal ma'ruf dan nahi munkar. Daripada kalangan mereka itu terdiri daripada pelbagai orang yang melakukan kebaikan dan mereka ini bertebaran di seluruh dunia. Subhanallah. Nabi kata sentiasa ada di kalangan umatku golongan ini, yang mana apabila mereka melakukan kerja-kerja amal ma'ruf nahi munkar, menyebarkan ilmu, mereka sentiasa mendapat pertolongan Allah, perlindungan Allah, dan mereka tidak akan diberikan mudarat oleh manusia-manusia yang membenci, yang menghalang, nak menggagalkan dan sebagainya. Subhanallah, bila saya baca hadis ni, Ustaz, subhanallah, ini antara kekuatan, bukan perasan akulah tu, insya-Allah aku bukan, tapi berdoa supaya mudah-mudahan kita tergolong dalam kalangan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Sebab kita lemah, kita sangat takut Ustaz. Maksudnya lemah bukan takut apa? Yalah, fikir macam-macam, fikir itu fikir ni. Tapi bila jumpa hadis Nabi ni, kita rasa tidak ada sesiapa yang boleh mudaratkan kita apabila Allah melindungi kita. Masya Allah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim. Dengan nama Allah yang tidak ada mudarat apa-apa pun. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi, dengan namanya. Subhanallah. Ma'asmi syai'un, sesuatu pun, fil ardi wala fis sama', di atas bumi ataupun di langit ataupun di bumi. Bismillahirrahmanirrahim. Yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim. Dialah Allah yang maha mendengar, yang maha mengetahui. Allah mendengar kalau ada perancangan-perancangan jahat, orang yang ingin menggagalkan. Allah maha mengetahui apa-apa sahaja. Maka Allah lah sebaik-baik pelindung, Allah lah sebaik-baik penolong. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah bagi kami, dialah sebaik-baik penolong, dialah sebaik-baik pembantu, dialah sebaik-baik pelindung. Masya Allah, Allahu Akbar, subhanallah, wallahu a'lam.